Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sunat duha. Masih lagi dalam bab solat sunat. Solat duha dilaksanakan pada saat matahari sedang naik, kira-kira setinggi 7 hasta, pukul 7 sampai masuk waktu zuhur. Bilangan rakaatnya boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat pada satu salam. Lafaz niatnya, usalli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebaiknya yang dibaca pada waktu salat duha adalah pada rakaat pertama surah Asy-Syamsu dan pada rakaat kedua surah Ad-Duha. Sedang keutamaan salat duha diterangkan dalam hadis. Artinya sebagai berikut. Siapa saja yang dapat mengerjakan solat duha dengan tertib akan diampuni dosa oleh Allah, sekalipun dosa itu seluas lautan. Baik. Solat duha. Sunat duha. Dia buat tajuk tu sunat duha. Nak khabar duha ni solat sunat. Solat wajibnya 5 je. Seorang laki-laki mari jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lepas pada hak 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, ada tak hak lain, hak wajib? Nabi kata tak ada dah. Tak ada dah hak wajib. Makna 5 saja yang wajib. Jadi solat duha sunat. Hukum asal dipanggil sunat. Kadang-kadang dia boleh berubah menjadi wajib kalau kita bernazar. Aku bernazar kerana Allah, kalau aku baik sakit ni, aku nak solat sunat duha 2 rakaat. Maka bila baik sakit, jadi wajib sembahyang duha tu. Asal sunat. Aku bernazar kerana Allah, atau aku wajibkan atas diri aku solat duha, umpamanya dia buat perjanjian. Kalau aku dapat projek baiki bumbung stadium, umpamanya ada boleh ke dia jadi wajib lah. Jadi asal kalau tak ada nazar, tak ada perjanjian itu, dia sunat saja. Siapa yang tak buat solat duha tak dosa. Maknanya tak ada orang masuk neraka. Apa masuk neraka ni? Ramai sangat ni. Tak mayang duha, tak ada. Yang ada tak mayang garik, masuk neraka. Tak mayang duhur, tak mayang subuh, tu ada. Pasal barang tu barang fardu. Walau bagaimanapun kalau kita menega nak untung, jarang orang menega balik modal. Gua ni balik dah seh menega. Orang lain tutup pukul tengah hari, pukul 10 hari tutup dah kedai kopi. Balik modal? Jarang orang balik modal. Balik modal tu nak menega siap pula modal, ambil untung sikit. Nak bagi anak makan minum, nak bini. Jadi modal kita sembahyang fardu. Untung meneganya dengan hak sunat lah. Jadi orang yang nak untung banyak, sunat banyak. Orang yang nak untung sikit, sunat sikit. Dia gitu. Duha ni bahasa Arab. Duha Melayu makna awal pagi. Awal pagi. Kadang-kadang dalam kitab fiqh dia kata matahari tinggi segala. Ada kitab matahari tinggi setombak selembing. Tombak dengan lembing mana panjang? Tombak dengan lembing. Tengok. Tombak dengan lembing. Mana boleh lebih kurang? Tak kena. Kan tak Melayu hilang di dunia. Tak sudah. Lembing dengan tombak barang lain-lain bawah. Siapa tahu? Lembing banyak tombak. Tombak pegang tangan pendek. Betul tak?
Aku tak tahu. Tak gini, Abang tahu sebenarnya tapi tak ingat tau. Ni sejarah lama ni. Dia ada hak pendek tu panjang ini dia panggil tombok lah. Kalau hak panjang tu, hak cerita Melayu, hak pegang gini, hak tu dipanggil lembing tau. Lembing panjang, betul dah. Tapi tombok dia pendek. Maknanya kalau setengah kita kata matahari selembing. Ibarat ni. Sebab dalam hadis tak khabar. Pukul apa 8:30 suku tak khabar. Maknanya naik. Matahari telah naik daripada kaki langit. Baik. Sini dia kata 7 hasta. Nampak? 7 hasta. Ada tok guru kita khabar kira dengan sedekah boleh tak? Sedekah. Kita pergi patah. Matahari naik patah. Dia dah naik belah nu. Pergi patah tengok matahari naik. Kalau masa terbit tu sunrise dia panggil. Terbit dah kita bubuhlah ibu jari kita ni di kaki langit. Faham? Lepas tu kita bubuhlah matahari ni di atas keliki ni. Jari keliki ni kita ni. Jadi ni apa benda ni? Bawah ni kena di bawah paras laut. Ni kena di matahari. Maknanya kalau matahari tu naik pukul 6.30 dalam pukul 7 kan. Kalau matahari tu naik ke 7 dalam 7.30 lebih kurang itu. Lebih kurang. Maknanya dok repek sangat naik. Jauh sikit. Jawab apa dia panggil selembing. Lembing ni maknanya kita pegang lembing. Lembing ramai yang lacur lembing tu. Kita duduk patah, kita tengok matahari naik, kita ambil lembing, bubuh depan. Jangan tanam, pegang ini saja. Kita tengok di mata lembing matahari. Lebih kurang 7.30. Gitu. Jadi siapa ke waktu zuhur? Kalau macam pukul 8 tu garanti ya. Jadi afdal lah kita kerjakan di mana saja boleh. Ada orang diberi alasan tak boleh. Pasal apa? Pasal masuk jabat pukul 8. Pukul 7.30 duduklah kereta tu. Jawabnya boleh. Pasal apa? Masuk jabat pukul 8. Pukul 10 minum kopi. Minum kopi berapa minit? Minum kopi 15 minit pagi pukul 10. Rasa tak cukup 15. Sembang 45 minit dah. Jadi ambil masa 3 minit banyak Tuhan. Dah. Dah. Memang dah. 2 rakaat saja kan. Saya tak dah pasal saya kerja bawa kereta. Pukul 7.30 tu bawa kereta dah. Siapa tak siapa Zuhur baru siapa Kuala Lumpur. Umpama dah dalam kereta. Kamu dah. Dia tak syarat ngadap kiblat. Belah pegang kereta ngadap ke mana? Nak naik Kuala Lumpur ni. Pukul 8.30 sampai ngecang. Allahu Akbar. Niat maya duha. Dah apa? Rokok tunduk sikit. Sami Allahu liman hamidah. Rok belok. Umpamanya. Sujud tunduk lebih sikit. Mata keling depan. Jangan tengok bawah. Itu lah. Pagi Fatihah macam biasa. Jadi tak ada alasan. Betul tak? Tak ada alasan. Boleh buat atas mutu boleh. Mayang sunat kan? Tak wajib ngadak kiblat. Kalau mayang wajib kena berhenti kereta ngadak kiblat. Bilangan rakaatnya boleh 2, 4, 6, 8. Dilaksanakan 2 rakaat pada 1 salam. Baik. Rakaat paling kurang duha 2. Kita nak lebih lagi utuh 4 rakaat atau 6 atau 8. Setengah kitab dia kata 12. Hak mana situ ni? Hak ni kata 8 paling banyak. Jawabnya 2 tu. Hadis sahih mengatakan paling banyak 8. Hadis dhaif mengatakan boleh dengan 12. Nampak lagi? Dia ikut hadis. Jadi siapa yang nak pakai hak sahih sekali, kuat sekali, paling banyak 8 rakaat. Siapa yang rajin nak buat 12 juga, maka harus dia taklid pendapat mengatakan 12 boleh juga kerana beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif khabar dari itu sepakat ulama fiqh, ulama hadis boleh beramal pada perkara sunat. Hak tubik dalam artikel, hak khabar dalam al-Islam, dalam internet hak kata hadis dhaif tak boleh beramal, tu bukan ulama hadis. Hak tu terbabah. Faham? Ulama besar yang muktabar, hadis dhaif boleh pakai buat amalan. Tak boleh pakai untuk berhukum sahaja. Buat 2 rakaat salam. Kita nak buat 4 rakaat lah katakan. Mayang duha. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam.
Niat lagu mana? Niat usolli sunnatul duha rak'ataini lillahi ta'ala. Hak tu hak belapah di mulut dak wajib. Hak rukunnya di dalam takbir. Allah sahaja aku sembahyang duha kerana Allah Taala. 2 rakaat pun tak wajib sebut. Nah, sunat saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Tapi kalau kata aku solat duha, nampak hukumnya sah dah. Solat sah dah. Saja aku sembahyang duha sah dah. Baik. Rakaat pertama orang yang kalau ingatlah baca surah Asy-Syamsu. Surah matahari. Banyak ni sebut cakrawala dalam Quran. Ada sebut surah Al-Qamar ni surah bulan. Nampak? Surah dating ada lagi. Surah bulan. Surah bintang. An-Najm, surah bintang tu. Asy-Syams, surah matahari. Ad-Duha, surah Wad-Duha tu. Surah waktu pagi, duha tu. Dan lepas tu dak ingat juga. Dak ingat, baca hak ingat. Benda hak ingat. Ingat kulhu ingat. Kulhu. Kak pertama, kak kedua kulhu juga. Dan lain dia ingat tu se. Master ngaji. Tapi kalau Quran tak ingat. Dan awak ni kulhu saja. Dak ingat juga kulhu, Fatihah saja. Dan awak ni takkan baca adik betul lagu. Fatihah, Quran tak ingatlah surah. Faham lagi? Janji buat. Ni mak lempik ni. Buat Fatihah, dak ingat surah. Fatihah, rokok. Rakaat kedua, Fatihah, rokok. Fatihah dak ingat tak? Fatihah dak ingat kok pergi naik buang musinya. Fatihah ni wajib dah. Surah yang wajib tahu semua orang Islam. Jangan awak komang itu. Ropok bank tahu surah Fatihah. Hijim dia lah. Pecah rumah. Dia tiap Fatihah. Fatihah dia. Di surah tu jangan. Surah Sab'ul Masyani. 7 ayat yang diulang-ulang. Yang semua orang tahu. Kaki belaga yang tahu Fatihah. Nombor ekor. Nombor apa cek? Reti Fatihah. Jangan kata tak reti gitu. Baik. Dalam hadis banyak sangat tentang kelebihan duha. Dalam hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang kerjakan solat sunat duha dengan tertib akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu seluas lautan. Kalau datang dalam hadis-hadis, siapa yang amal amalan ini, siapa yang puasa begini, siapa yang buat begini, maka dihapuskan baginya dosa-dosanya di masa lalu atau dosa yang banyak seperti buih di laut. Atau dosa yang akan datang, maknanya dosa kecil. Dosa besar mesti bertaubat. Tak luruh dengan solat sunat. Dosa besar tak jatuh dengan ambil wuduk. Tu kena bertaubat. Menyesal buat, azam tak mau buat dan berhenti serta merta. Hak ni solat sunat. Dosa kecil. Kata siapa ambil wuduk, nampak? Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu saqata zunubuhu wa fi riwayatin khatayahu. Al-hadis. Siapa yang mengambil wuduk dan diambil wuduk tu comel-comel lah, bukan lebih kurang simbah, maka akan gugurlah dosa-dosa atau kesalahannya. Maknanya dosa kecil. Dosa kecil banyak. Dosa kecil. Dosa dengar lagu. Dosa kecil. Dengar lagu hak haram lah. Lagu hak harum tak dosa. Dengung duduklah kereta gedi kepala Siti Nurhaliza. Degung. Kita ingat wirid. Subhanallah. Dosa kecil tu lah ni. Duk tengok cerita keling. Duk tengok Akademi Fantasia dalam TV. Dosa kecil. Duk tengok ke aurat orang puang. Di mana-mana kita duk tengok dosa kecil. Dah kalau lama-lama banyak jadi kita perbanyakkan amalan sunat supaya dosa-dosa kecil kita yang begitu banyak gugur. Bak dosa kecil dengan mulut, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan. Kemudian solat
tahiyatul masjid. Apabila masuk masjid sebelum ia duduk, maka disunatkan tahiyatul masjid. Yakni salat menghormati masjid dilaksanakan pada hari Jumaat atau hari lain, waktu siang atau malam, dan dikerjakan 2 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang antara kamu masuk dalam masjid, maka hendaklah jangan duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat dahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Niatnya usalli sunnat tahiyatul masjid rak'atain lillahi ta'ala. Saya berniat solat sunat tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Doa ketika sedang masuk masjid. Baik. Solat sunat tahiyat masjid juga bukan solat yang wajib. Dia panggil solat tahiyat masjid. Kalau kata solat tahiyat, solat ni tahiyat masjid. Masjid saja yang kita nak masuk, dia ada tahiyat. Dia ada solat tahiyat masjid. Bangunan lain tak ada. Tak ada masuk, ada tahiyat. Lawan ni solat dia pula pelik ni. Solat tahiyat stadium tak ada tu. Solat tahiyat masjid. Kita masuk rumah orang, tak ada tahiyat masjid. Dah tak hormat rumah orang. Hormat dah hormat lagi ni, tak ada tahiyat dengan assalamualaikum. Nabi ajar. Masuk masjid bukan dengan salam, dengan tahiyat masjid. Jadi kita nak hormat rumah orang tu, kita nak masuk assalamualaikum. Baru masuk. Tanda hormat rumah orang. Tanda kita hormat rumah Allah, iaitu jangan duduk, sembahyang 2 rakaat. Sebagai menghormati. Tahiyah maknanya menghormati. Cuma saja salat tahiyat masjid ini di Masjidil Haram, bila kita masuk, maka tawaf lebih dulu, barulah salat. Lain pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Lahore, Pakistan, Masjid Kristen. Kau anda masjid apa pun. Cara masuk sunat 2 rakaat sebelum duduk. Melainkan Masjidil Haram, tahiyat dia ialah dengan tawaf. Masuk, tawaf dulu. Walaupun kita bukan nak buat umrah, kita kontraktor, boleh projek, maknanya nak baiki, maknanya apa benda ni, pintu-pintu dalam Masjidil Haram katakan. Kita masuklah masjid, maka datang satu perintah. Mungkin kena hormat, walaupun mungkin kontraktor bukan nak bagi umrah, hormat, kena hormat Baitullah, tawaf 7 kali. Nampak? Situ saya itu. Jadi siapa yang tak tahiyat masjid makruh dan tidak berdosa. Kerana makruh ni maknanya ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang buat boleh pahala, orang yang tak buat tidaklah diazab. Tak berdosa pun. Surah ada 2 pendapat di sisi imam-imam mujtahid. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, surah bukan masjid. Pendapat dalam mazhab lain, surah juga dikira sebagai masjid. Jadi siapa yang nak solat tahiyat masjid di dalam surah, dia ikutlah pendapat mengatakan surah termasuk masjid. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat satu bangunan, kita niatlah masjid, jangan niat surah. Supaya maknanya keluar daripada khilaf. Sebab bila kita niat masjid, tak ada khilaf, memang masjid. Tapi kalau kita niat buat surah, maka ada khilaf. Ada perbezaan pendapat. Jadi kita nak amalan kita ni tidak ada khilaf. Tulis surah tak apa. Kita buat masjid. Kita niat buat masjid, tapi tulis surah. Tak apa tulis. Tak kira tulis, tak kira masjid atau surah, wakaf atau tidak, tuang punya bangunan, tuang punya tanah niat. Faham lagi? Hak tu hak berubah. Hak tulis tak dia apa? Di masjid kita tulis surah, jadi surah. Masjid kita buat poster, kita tulis surah kita. Dia tapek di luar song. Jadi tak? Masjid itu lah. Faham lagi? Tu tak apa. Dah buat apa? Dah tulis masjid. Dah buat masjid, tulis masjid. Sebab pergi tulis surah pula, apa tanda? Tak boleh bawa tulis masjid, mari lalu. Dah berubah. Masjid mana pula ni? Ada permit? Ada cop JKK?
Ada. Oh, ada lagi. Lama tak dengar. Faham tak ni? Jadi kalau tak ada masalah tak apa. Jadi kita buat masjid, kita nak buat surat, niat masjid lain kali. Faham tak ni? Hak nak buat surat lah, tapi tulis surat lah. Sebab buat masjid ni kena surat tu lah, begitulah, begini, begitu, begini. Banyak soal ni. Patutnya orang buat masjid, biar je lah. Tak ada masalah. Kau banyak masjid, kau bagus. Yang kita nak marah hak ni, kau buat pak-pak hiburan, hak melampau. Hak tu baru kita pergi marah hak. Baru tu ni orang buat masjid, marah. Buat surat, marah. Mereka nak solat jemaah, baru berhajat kepada kebenaran pemerintah. Bab masjid tak mesti solat jemaah. Masjid tak solat jemaah, Allah panggil masjid jami'. Masjid tak solat jemaah, tak panggil masjid jami'. Jami' mana yang himpun buat solat jemaah. Kita bahang masjid jami' je dia. Masjid keling. Kita bahang masjid keling jadi barang-barang kali. Ni nak suruh dengar bukan masjid India makna jami', mana masjid yang buat jemaah. Masjid tak buat jemaah, masjid saja. Jadi ingatlah, walaupun kita buat rupa macam surat, dia niat masjid lah. Supaya keluar daripada khilaf. Dan pahalanya pun maknanya besar. Mak Nabi kata siapa yang buat masjid walaupun sebesar sarang burung ciok, maka Tuhan akan bina baginya satu mahligai dalam syurga. Tak dijumpa pergi besar sarang burung ciok masjid tak. Taman-taman dong tu besar lagi pada waktu rasa muak 2 orang untuk bilang untuk imam tu. Tapi tak ada besar burung ciok. Nabi kata besar sarang burung ciok boleh rumah besar dalam syurga dah. Dia nak jadi masjid ni kau ni, kita cerita kan. Ada orang kata masjid dia kena ada kubah. Dia tanya kawan ni, dia kata pun dia beza masjid dengan surah. Kita surah tak biasa. Masjid dia ada kubah. Tak benar ke? Ngaruk cakap. Tak kira tak ada atas. Walaupun kembeh pun masjid dah tuang dia lihat masjid. Lagi. Buat dengan kembeh dia tak pitih lagi. Kita masjid gini. Kan kembeh. Bodoh cakap. Tidak pergi kembeh. Tak kembeh. Tengok zaman Rasulullah. Atap dia. Atap daun ni. Daun kema. Tiang batang kema. Dinding nak ada. Batu-batu putih atuk. Buat macam ke dinding sikit. Walalok. Jadi Masjid Nabawi. Lening tu. Hak comel dah. Dia tidak masjid. Kubah dia kena ada bulan bintang bro. Dia ngaruk lagi tu. Dan hak tu hanyalah syiar, tanda-tanda uruhnya masyarakat menerima dah bulan bintang itu adalah tanda maknanya Islam atau tanda masjid. Tapi bukanlah nak mesti begitu. Walaupun kita buat pak semedi. Tak ada bumbung, tak ada apa. Macam kotak kasut itu. Masjid situlah. Kalau kita niat menjadikan masjid. Baik. Doa ketika masuk dalam masjid, Allah maghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami, bukakanlah pintu-pintu rahmat dan restumu. Allahumma maghfirli, ingat tu masih nak masuk masjid. Allahumma maghfirli zunubi, ya Allah ampunkan bagiku zunubi, semua dosa aku. Waftahli abwaaba rahmati, dan bukakan bagi aku segala pintu-pintu kasih sayangmu. Kita nak kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah berkekalan sampai ke syurga. Kasih sayang orang manusia tak kekal. Isteri kasih tak kita? Kasih? Kasih setakat hidup ni lah. Mati tak kasih lah. Habis setakat tu. Anak kita kasih ke ayah setakat hidup lah. Nak balik mati tak dia balik. Ada meeting. Nak dia balik. Mana setakat tu kasih. Jadi yang kasih kita sebenarnya Allah dan Rasul. Sampai menyeberang siratul mustaqim. Tak bercerak sangga kasih Allah, kasih Rasul. Sebab tu kita kena taat Allah dan Rasul lebih daripada mak yang melahirkan kita. Lebih dia lagi. Kalau nafsu kita tak semayang subuh susah hati. Mak tiada hari tidak semayang subuh. Yalah asal gerak dia siang dia. Letih sangat dia. Tak gerak semayang subuh. Nabi susahan kali ni takut kita masuk neraka. Jadi ingatlah doa. Ingatlah nak masuk surga, nak masuk masjid, bacalah doa. Allahumma fili zunubi
waftah li abwaab rahmati. Sunat masuk kaki kanan, ingat masa nak rakah tu. Walaupun benda ni remeh-temeh, tapi tidak ada sebenarnya yang remeh jika ia sunnah Rasulullah. Yang remeh ni sunnah makhluk ni. Hak tu baru remeh-temeh. Nah, peraturan hak manusia buat tu baru remeh-temeh. Hak Rasulullah tak ada remeh-temeh. Nah, dia sayyidu waladi Adam kan, pemimpin paling besar sekalian pemimpin dunia. Wak Maria, George Bush, Queen Victoria, apa semua Wak Maria. Nah, Nabi paling besar sekali pakat. Ana sayyidu waladi Adam. Akulah pemimpin paling besar semua umat manusia. Nah, kita pemimpin negeri Terengganu. Terengganu ya. Masuk Thailand ada apa-apa tu. Nah, George Bush pemimpin Amerika, siapa dia agak orang pelakon kasut tahu ke? Nabi Muhammad seluruh umat manusia dia kok besar sekali. Masuk kaki kanan. Ingat tu, masa nak rakah surah kaki kanan tu masuk. Nak masuk ke masjid kaki kanan. Sebab benda yang baik Nabi suka dengan tayamun, dengan berkanan-kanan dahulu. Lawangnya benda yang tak molek, benda sepak lara nak masuk kaki kiri. Nak masuk dah nombor ekor kaki kiri. Betul tak? Sunat kaki kiri. Orang tanya pula, dah apa nak pergi tikai ekor? Ada keperluan tu. Kita cari kawan kita lama dah jumpa, kita tengok adalah kedai ekor. Sebelum rubik dah rubik, kita masuk. Faham tak? Memain nombor beli pula sini. Jadi masuk tu bukan kita tikai ekor. Tak? Atau bersembunyi daripada orang. Tengok ada orang jahat. Tak? Memang dia ni jahat nak kainak kita nak lari. Tengok ada kedai. Kedai tu buka pintu. Kedai nombor ekor. Lakah kaki kiri. Bukan nak tikai ekor. Tikai ekor padang. Lakah kaki kiri sunat ni. Tikai ekor dah susah. Faham ni? Nak masuk Maidin, Jayeng, supermarket. Sunat kaki kiri dulu. Sebab tempat tu tempat lara. Tempat orang campur aduk laki puang. Habis ni bangun dengan lagu. Ini lagu lah ke? Jayeng nak jayeng. Gedudang. Jadi kita masuk nak beli. Hukum rekod kata boleh. Tak ada masalah. Masuk kaki kiri. Baca sunat. Doa sunat nak masuk jambang. Ingatlah nak masuk supermarket, Maidin, baca tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jaga Maidin tu buat apa baca gitu. Dalam tu macam-macam kan, syaitan jantan, bakar atas takut syaitan betina, pusat jelek. Ada belaka dalam tu. Kadang-kadang kita masuk masjid, masuk masjid tak baca benda apa pun. Dia baca doa masuk masjid, masuk kaki kanan dulu. Setelah selesai solat, hendaklah niat duduk iktikaf dalam masjid itu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja keluar iktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam surah pun siapa yang nak niat iktikaf boleh. Kerana ada imam mengatakan surah tadi masjid. Faham tak? Jadi mudah-mudahan boleh pahala bagi dia. Doa ketika keluar dari masjid. Allahumma fili zunubi waftahli abwaaba fadli. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu kemurahan-Mu. Ya Allah bagi kami mohon perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Ni doa keluar daripada masjid. Kadang-kadang kita tak baca pun. 1000 kali pergi masjid pun 1000 kali tak baca. Masuk tandah tak baca doa tandah. Nak makan nasi tak baca doa makan nasi. Nak naik kenderaan tak baca doa. Benda-benda mudah ni. Pasal apa kita? Pasal kita tak cakna agama. Kita cakna dunia kita. Tak dunia ni teliti sangat. Laluh sangat. Tak salah kita teliti dalam perkara dunia. Tetapi biarlah maknanya muafakat dengan perkara akhirat. Begitu juga. Bukan Nabi kata naik kenderaan tu suruh baca surah Al-Baqarah. Rohok kita. Siapa nak baca air motor, nak naik basikal, nak naik kereta, kena baca surah Al-Baqarah 3 kali khatam. Ni menengung baca biar tu. Baru boleh start motor. 8 jam baru habis. Tak.
Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma lahu kunna muqrinin. Lahu muqrinin. Baca doa masa naik kenderaan, naik motor, naik kapal terbang, naik apa, jadi pilot basikal, pilot kapal terbang, chopper, sama saja, pendek saja. Habis itu pendek tu. Dok terbaca juga. Doa masuk tandas pun dok juga. Sebab tu kita agama kita benar. Bersing Nabi kata alhamdulillah kita tak kata juga. Kita nak kenapa? Kita nak benda nak. Banyak lagi lah benda-benda yang Nabi ajar suruh kita baca. Tu remeh-temeh tau. Kadang-kadang kita orang tanya kita tak ingat lah. Doa masuk tandas kali baca. Tengok dulu tu molek tu imam juru nikah tanya. Molek tanya pengantin. Pengantin laki-laki, sebelum saya akad nikahkan kamu, saya nak tanya sedikit lah. Serba sedikit. Cuba baca doa masuk tandas sekali. Faham tak? Pengantin kata mari minggu depan boleh tak? Nak balik ngapa semula. Tak? Tengok suka selok orang bagi Allah gitu tak reti kau. Baru tahu pengantin menatumu siapa-siapa dia. Tok imam tu pula kata baca kau doa nak jimak sekali. Pengantin kata hak payah-payah sikit tau. Nampak? Tok imam kata hak mudah dulu kat dia payah pula. Payah benda doa jimak. Nawaitu sauma ghadin. Molek-molek ada. Tak. Molek dengan tok tua lebih kurang kau. Benda-benda remeh-temeh. Jadi benda patut tahu jadi tak tahu. Jadi level kita komat. Komat macam ayam. Kita macam ayam. Kita tanya ayam, doa masuk tandas. Ayam kata dah uti ayam. Kita tanya natu kita. Tak uti ke? Natu kita tu ayam. Faham tak? Tak ada beza. Fahamnya? Biarlah ada beza dengan ayam. Jadi sini kita nak masuk dalam masjid. Waftah li abwaab rahmati. Bukakan bagi aku pintu-pintu rahmatmu. Tapi nak keluar masjid, waftah li abwaab fadli. Minta kurniamu, minta rezeki. Menunjukkan rahmat Allah Ta'ala di dalam masjid, dalam surga, dalam tempat orang beragama. Di luar daripada itu bukan rahmat, rezeki tanya. Sebab tu orang tak suruh nega dalam masjid. Nega luar. Maknanya luar ni tempat rezeki. Tuhan kata fang tashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka lepas mayang keluar daripada masjid, carilah rezeki Allah. Maknanya luar ni bagian rezeki. Kita keluar pada pintu masjid, waftah li abwaaba fadli. Ya Allah Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rezeki. Kerana aku keluar dah pada rumahmu ni. Nak masuk, aku nak kasih sayang. Bacalah. Mari di dalam masjid, mari kumpul. Ada jemaah, ada kuliah, ada mengajar. Kita mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang yang terselamat daripada fitnah dajjal, orang yang datang ke masjid. Orang yang datang ke surga. Hidup dia tak ada masjid, tak ada surga, tak ada kuliah, tak ada apa, maka dia ni adalah tersesat daripada jalan yang sebenar. Walau kaya, kata pun ramai orang kaya. Dia tak ada hal, dia surga ke kuliah ni tak ada kena dia. Duduk perumahan dia dekat dengan masjid. Taman perumahan 300 pintu. 2 pintu dia tapis. 298 pintu lagi Islam. Dah hari mari 10 orang. 10 orang lagi. Jadi dia tak ada hal. Orang kuliah ni tak ada kena-mena. Tak penting lagi dia. Dia penting pagi masuk kerja, tak balik, buat jalan anak tak, malam buat keluar. Dinner. Dia. Jadi macam kambing hidup dia. Kambing warna Amerika kambing. Tak ada kira siapa-siapa, doktor ke, esko ke, raja ke, menteri ke. Kalau tidak ada habuang bagian masjid, bagian surga, maka lebih jahat daripada binatang lembu kambing. Solat tahajud, wallahu a'lam. Tadi soalan
Soalan yang pertama, mazi air yang keluar dari kemaluan lelaki semasa naik syahwat, wajib mandi angkat hadas besar atau tidak? Jawabnya, air mazi bukanlah sebagaimana air mani. Keluar mazi tidak menyebabkan hadas besar, tetapi hanya menyebabkan hadas kecil, iaitu batal wuduk kalau ada wuduk. Caranya hendaklah dibersihkan, iaitu istinja, kemudian mengambil wuduk, tidak kena mandi. Apa hukum semayang seseorang ketika khatib berkhutbah? Ia semayang di luar masjid, contoh Masjid Pengadang Baru, bawa kemah di atas jalan. Semayang seorang ketika khatib berkhutbah. Baik. Semayang yang dibolehkan ketika khatib telah pun membaca khutbah hanya satu saja, iaitu semayang tahiyat masjid. Semayang lain tak boleh. Tahiyat masjid saja boleh. Baik. Tapi kalau bawah tu, daripada Masjid Pengadang Baru, bawah ada tangga dah pula. Adakah dikira tahiyat masjid? Ya, juga dikira tahiyat masjid, selagi mana dikira tempat itu adalah masjid. Tempat mana masjid? Tempat masjid ni asalnya dalam bangunan masjid, kemudian beranda tepinya, loteng tepi dia tu masjid harim dia panggil. Kemudian kata setengah ulama fiqh, tempat yang kalau orang tak ramai, orang tak pergi sampai situ. Tapi kalau orang tak muat, orang akan buka situ pula semayang situ, maka situ sah tahiyat masjid. Nampak lagi? Jadi kat orang tok kasut-kasut, rak-rak kasut situ, lagu mana pun orang tak semayang kat rak tu, maka kat rak tu tidak dikira masjid. Faham lagi? Gitu keadaan. Bagaimana keadaan rumah Nabi SAW? Sebab Ustaz ada cerita 2 orang muat, kalau 3 orang tak muat. Ya ke macam tu? Begitulah lebih kurangnya. Tapi tidaklah mesti dengan 2 orang atau 3 orang. Nak menunjukkan sempit sangat rumah Rasulullah SAW. Bila Nabi wafat, datanglah sahabat-sahabat mari lihat rumah Nabi. Bukan makna 2 orang sempit itu macam kotak rumah. Maknanya kecil lah rumah. Taklah macam rumah kita. Kecil rumah. Nak tahu kecil tak kecil, tengok dekat makam Rasulullah tu lah. Makam Rasulullah tu, Rasulullah wafat tu rumah dia tu. Di Masjid Nabawi, depan tak imam. Depan tak imam, tepi tu. Tepi belah kiri. Kiri tu kubur Nabi, kubur Sayyidina Umar, kubur Sayyidina Waqar. Jadi Rasulullah tu lah rumah dia. Tepi dengan pagar, dengan dinding masjid. Jadi kecil sangat kalau rumah dia ni, rumah PPRT kecil rumah. Gitu lah lebih-lebih kurang. Apa hukum kalau saya pergi tengok konsert Amisus? Dia ni, Islam ni, dia tidaklah mengharamkan sesuatu atas nama konsert. Konsert tu tidak memberi hukum apa-apa. Apa yang berlaku di situ yang menyebabkan hukum itu datang, seperti haram ataupun harus. Konsert nyanyi-nyanyian umpamanya, penyanyi-penyanyi adalah murid-murid sekolah tadika. Konsert kita dah arang lah budak-budak. Tapi konsert mana hiburan yang mencampur adukkan laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan orang jadi lupa kepada Allah Subhanahu Taala, maka itu adalah majlis maksiat dikira. Majlis tu lara. Cuma ada lara tu sedikit, lara berat. Kalau campur aduk laki perempuan yang penonton bolak-balik sekali, itu tiada khilaf. Memang benda tu tidak boleh kita pergi. Dia gitu. Jadi bukan atas nama konsert haram semata-mata. Jadi Islam ni dia bukan agama penghalang. Dia nak beri sempadan. Nak buat gini caranya, gini caranya. Dan ni kalau pergi dengan pusat jelen, mu peluk aku peluk mu, piping tangan, kendok atas kursi. Khabar aku atas belakang macam-macam peseng. Maka tidak dinafikan. Jadilah majlis itu majlis maksiat. Bila majlis maksiat, benda mungkar. Benda mungkar, kena cuci lah, kena lari lah. Boleh kata terang sedikit berkenaan iman dan akidah serba sedikit.
Sikit-sikit. Iman ini maknanya kepercayaan. Aqidah maknanya simpulan kepercayaan tersebut. Kita wajib kena percaya 6 perkara. Beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul, hari kiamat, qada qadar. 6 inilah yang disuraikan oleh ulama-ulama, tutup guru, ustaz-ustaz di seluruh dunia ni jadi mana kuliah iman, kuliah akidah dan sebagainya. Apa makna beriman kepada Allah? Gini. Dengan sifat Allah, dengan kebesaran Allah. Apa makna beriman dengan kitab, rasul, malaikat, hari kiamat dan sebagainya. Duk belajar sama. Jadi pendeknya, iman maknanya kepercayaan kita kepada apa yang dibawa datang kepada kita oleh junjungan Nabi SAW. Apa yang kita percaya itu kita simpulkan. Kemah di dalam hati. Aqdun makna ikat. Macam akad nikah. Aqdun nikahin. Akad nikah. Simpulan nikah. Sipu. Akad akidah ni daripada aqdun. Akad tu aqidatun maknanya kesimpulan kepercayaan manusia yang menyelamatkan kita dipanggil aqidatul mukmin. Aqidah. Jadi kita jangan beri longgar. Percaya kita pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada malaikat, pada mana rukun-rukun iman tu jangan beri longgar. Biar kemah molek. Itu dipanggil akidah yang mantap. Walau soalan ini tidak berkaitan dengan akidah, tapi perlu dijelaskan agar tidak berlaku kekecohan. Orang yang suka manja sangat tu, bila ustaz sebut JKK tu, adakah dia betul atau tidak? Kalau betul nak minta cok barang sikit. Kau tu. Slow bunyi ni. Orang cerita belaka tu, dia suka saja, suka tak dia dengar tu, suka. Mengapa kita menghadap Allah dengan perkataan aku dan Allah tu mu? Saja aku semayang, aku memohon padamu ya Allah. Dia bertikau dah. Sebab apa? Mungkin ada orang tanya dia. Soalan kedua, gua ni kira orang semayang duduk atas kerusi. Pergi masjid, molek jalan kaki. Balik molek pula nampak jalan sehat saja. Tolong jelaskan semayang daim. Baik. Ni ada orang tanya dia. Mudah-mudahan dia tak pegang, orang lain pegang dan hujah dia. Dia tak reti nak jawab. Kalau dia yang pegang ni berat ni. Sebab cara dia tanya masalah aku, mu Allah, solat daim ni ilmu nukil. Ilmu ni kekal dalam api neraka. Wajib kena gali balik kalau tanam kubur Islam. Ilmu nukil. Banyak lah ni Baik. Dia kata tengok, apa kita semayang kita kata aku. Mana kita aku diri kita syirik tu. Banyak buah ni. Kita pun ya juga. Jangan ikut tu. Tu orang yang sesat nak menyesatkan manusia. Aku ni terjemah bahasa. Nabi kata ini sesungguhnya aku. Aku ni bahasa Melayu asal. Dulu tak ada saya. Aku. Arab panggil ana. Ini ana terjemah akulah. Tak terjemah mana? Dari kata aku. Ini Nabi kata ini sesungguhnya aku. Takkan macam sesungguhnya I. Ada gitu. Dia nak belik kot bahasa. Dia nak pergi tak boleh kita aku diri kita syirik. Tak ada kita, Tuhan dia ada. Ini orang ni tidak berkata apa yang disebut oleh Nabi, canggah dengan sahabat, canggah pula dengan ulama-ulama, tidak perlu dilayang. Hak jenis nak main jenis aku gini. Ini ilmu sesat, banyak jenis dah jumpa. Kebanyakan mati tercabut iman, hak lidah jelek, muka jadi anjing pun ada. Hak jenis main ilmu nukil ni. Biasanya dia mengamalkan solat daim. Solat daim. Dalam Islam, dalam Quran, ulama-ulama tafsir yang reti Quran, mereka mengatakan makna daim pada ayat solat ini, maksudnya kita kekal semayang 5 waktu, jangan kurang. Zuhur jangan tinggal, asar jangan tinggal, maghrib jangan tinggal. Itu panggil solat daim. Mari puak-puak sesat ahli neraka ni pula, solat daim ni bukan rakaat sujud. Sebab daim ni maknanya sentiasa.
Kalau rokok sujud sentiasa dah kita nak makan ini, nak pegang roti. Makna solat daim ni solat dalam hati, ikhlas pada Allah. Tak payah rokok sujud. Faham tak? Hak ni dia panggil puak solat daim, puak yang kafir laknatullah. Imam Ghazali kata kalau jumpa malam katok dia mampu. Kita tak kata. Nah, pasal lebih jahat daripada kafir yang asli. Kafir asli cakap lah kapung, budak-budak muda tak terpengaruh. Dia marinya kain kuning, 3 lain yang tak ada pipit payung. Budak-budak tak layak mana. Tapi ni orang Islam, murah nama Islam, nama Melayu, cakap hang ngaruk gini. Solat hak sukuk sujud, tak wajib. Hak wajibnya solat daim dalam hati, sentiasa ikhlas. Hak ni kafir murtad dia panggil. Nah, lebih jahat daripada Buddha, daripada kaum ini. Kerana berbahaya kepada akidah. Dalam kitab mereka kata, kalau tandang dah kubur Islam, wajib kena gali balik. Mayatnya diberi makan kepada anjing. Buka kitab mereka. Nampak? Alah kapung solat daim. Puak hakikat. Dah? Orang yang pergi jalan kaki molek-molek ada pergi surat, balik molek-molek ada tapi semayang duduk atas kursi. Kita tak boleh nak hukum sebab kita tak tahu sebab apa dia duduk atas kursi. Kalau dia duduk atas kursi itu sebab yang munasabah, maka sah semayang dia. Kerana semayang ni siapa yang mampu berdiri maka wajib berdiri, melainkan solat sunat. Siapa yang tak boleh berdiri maka bundaklah dia duduk. Fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau mu tak mampu berdiri, maka duduk. Nah, jadi dia ni mungkin hak jenis jalan saja boleh. Diri tak boleh. Nampak penyakit dia. Jalan boleh, diri tak boleh. Paling kalau berhenti, kena duduk lalu. Nampak? Ada gitu. Macam motosikal. Mana kalau kita naik, tak apa, tak tokak. Tapi kalau berhenti, kena tokak. Nampak ni? Dia tak boleh berhenti tak takak imbar itu. Jadi imbar itu. Dia kok. Kalau gitu keadaan sah dia semayang. Tapi kalau saja dia sejak semayang atas kursi, dah umpamanya dia boleh semayang berdiri, maka tak sah. Jadi kita tak perlu bimbang dia sendiri. Kita jangan awak gitu. Kalau kita mampu berdiri, kena berdiri. Jadi kena tanya molek dulu. Pasal apa kita tengok jalan molek-molek ada, dia ambil wak Aisyah. Tapi bila semayang duduk. Jadi dia pun jelas saja dia sejak duduk. Baru tak sah. Takut ada masalah dia macam motosikal lah ni. Apa hukum kita melantik menjadi ketua, melantik orang perempuan menjadi ketua? Saya dengar kuliah ustaz mengatakan haram. Tapi kenapa parti bulan letak adun atau ahli parlimen orang perempuan? Ke ada khilaf antara ulama? Apa hukum ikut dakwah tabligh yang luas di dunia? Saya tengok kitab, dia banyak perkara tentang fadilat dan pahala. Ada ustaz-ustaz kata boleh jatuh syirik sebab yang bagi pada kerja Allah. Dia buat semua tu kerana nak pahala, padahal kita buat ibadat nak keredaan Allah. Saya tengok orang tabligh atau dakwah dia berat ke arah India, padahal Islam suruh kita kepada 3 buah masjid. Tolong jelaskan. Baik. Yang tak bolehnya dalam bab melantik orang perempuan dan yang bolehnya. Bukan semuanya tidak boleh melantik ketua daripada orang perempuan. Maknanya ketua-ketua besar saja tidak boleh melantik kaum wanita. Telah difatwakan oleh almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitab beliau beberapa mutiara yang indah atau terkenal dengan kitab Fatwa Syekh Qadir, mengatakan tidak boleh melantik kaum wanita nak menjadi ketua besar yang memimpin golongan lelaki di bawahnya seperti ketua negara atau ketua negeri. Hukumnya adalah haram. Nampak? Adapun ketua-ketua kecil tidaklah diharamkan kerana berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi masalah melakukan benda yang salah pada syarak tak kira siapa-siapa atau jamaah. Bila benda tu salah, tetap salah. Jangan fikir bila kita orang bulan tu belaka. Jangan awak kacau gitu. Tak pergi dengar surah duk main orang kita saja balik awal. Malaikat kata, wa ma i'tiqaduka? Kita jawab, orang hijau ni. Lapuk kena suti. Mu tak pergi ngaji, tak dengar, mu jahil, mu masuk neraka.
Mu tak kira orang mana-mana. Menyokong ulama nak membentuk negara Islam satu kewajipan. Tapi kalau kita tinggal kewajipan yang lain akan ditimbang. Faham tak? Dengan amalan kita. Siapa berat awak pahala baru selamat. Dia gitu. Kemudian dia kata orang tabligh ni dia kata nak ke pahala. Ada orang kata tak boleh. Kerana pahala ni Tuhan yang tukang beri. Dia nak marah ke orang tabligh kerana orang tabligh nak ke pahala. Banyak nak fadilah. Jawab tak betul. Kerana kita nak ke pahala tak salah. Tabligh ni hak betul-betul juga. Hak tak betul juga. Bukan kita ni jenis locong. Doktor belaka. Bila betul-betul belaka. Tak boleh kita Islam tak gitu. Faham? Kita tak taksub gitu. Hak kita terang, hak dia tak kena sungguh. Tapi kalau kita nak marah, dia nak kata tabligh tak betul kerana dia banyak nak cari fadilah, tak boleh, tak kena kat tu. Sebab mencari fadilah ni juga adalah amalan para sahabat. Faham lagi? Kemudian orang kata kalau kita nak kerana pahala syirik, hak tu tak boleh, hak tu dalam maqam tasawuf, dalam maqam syariat tak apa. Yang tak bolehnya, yang riaknya, yang tak ikhlas, kita nak apa yang dijanjikan oleh manusia. Semayang nak cari keredaan manusia atau bahabuang manusia. Nak haji, zakat, kerja, berjuang, beramal, baca Quran, nak cari apa yang dijanjikan oleh manusia. Hak tu tak ikhlas. Hak tu syirik. Pahala ni siapa janji? Mak Said? Kan? Allah janji tak? Maka yang Allah janji, kalau kita nak benda yang Allah janji, tak syirik. Nampak lagi? Itu makom syariat. Cuma dalam makom tasawuf ni dia perlu lagi. Maka setinggi-tinggi terbaiknya, tidak kerana pahala, tidak kerana syurga, tidak kerana lain, Allah semata-mata. Makom tasawuf. Makom tasawuf tu amalan individu. Hak fatwa tu orang ramai ni syariat. Kok pekok. Faham lagi? Dia pakai tu molek. Seluar jin pakai adik 2 501. Kalau kedah adik dalam. Kalau kita pakai seluar jin mahal. Nampak Versace 800 riyal lah. Tapi seluar dalam kalau kedah pakai adik 2. Faham? Balik awal kita. Jangan awak gitu Haji tu. Jadi hak tu tak salah. Hak tabligh nak ke pahala tu tak salah. Hak tu kita tak boleh kata salah. Kalau nak hak kan jarang di sisi manusia. Mana yang rajin dengan awak kerja agama ni? Bonus bawa biti bah. Faham tak? Apa Quran 1000 sebulan kajian bayar. Hak tu baru syirik. Tu baru dah ikhlas. Dah mana yang kuat nak ngapa Quran ni? Boleh pahala besar kerak kat gitu. Tak syirik. Pasal pahala ma indallah. Nampak? Kenapa lah kan? Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi manusia binasa. Apa yang ada dijanjikan di sisi Allah, hak tu kekal. Jadi kita nak syurga, nak mahligai, nak bidadari, nak pahala, tak syirik. Kerana itu apa yang disediakan oleh Allah. Lepas tu Tuhan kata, "Fattaqun nar", takutlah kamu akan neraka. Tak apa. Jangan takut manusia. Kerana takut neraka maknanya takut janjian Allah, seksa Allah. Kemudian dia kata berat takut India. Hak ni yang sepatutnya banyaklah kita maknanya dahulukan akan kiblat kita dulu, iaitu Mekah. Mekah dulu kiblat kita. Hak lain tak ada lagi. India ke Pakistan tak ada. Walaupun asal tabligh ni daripada India, daripada Pakistan. Tapi biarlah kiblat Mekah, jangan kiblat India. Hak tu tak kena. Biar kiblat kita Mekah. Kerana inilah yang disuruh kita berhadap. Fawallu wujuhakum, hadapkan segala wajah-wajah kamu syatrah arah kiblat, arah Mekah dulu. Bukan India dulu. Keluar mani dengan tidak sengaja. Contohnya ketika membuang air besar, adakah kena mandi wajib? Dia buang air besar, keluar mani. Parok ni. Kalau keluar air mani sungguh, maka wajib mandi. Tapi takut-takut biasanya buang air besar ni, tak semua orang air wadi, bukan mani. Air wadi. Air wadi dia keruh. Macam ke air mani juga, tapi ada beza. Nampak? Dia tidak ada rasa syahwat. Dia biasa keluar masa angkat barang berat, masa keting, masa berak. Tapi tak semua orang. Ada orang dok lagu tu. Itu panggil air
wadi, wajib basuh kemaluan, batal wuduk sahaja. Nampak? Kita takut air wadi ni. Biasa akak barang berat. Nampak? Tengok kerja akak berat. Main sokang rajin. Nak berjeruk luar. Bukan dia air king tu, air wadi. Siap-siap akak berat. 5 minit ni insya-Allah. Betul ke tidak adat lenggang perut untuk perempuan yang mengandung anak sulung? Bid'ah. Kalau betul, apa cara paling sesuai untuk kami mengertikan adat tersebut? Tidak menyalahi adat dalam Islam. Ditanya bab lenggang perut. Baik. Islam ini dia tidaklah maknanya datang untuk membuang adat-adat manusia. Adat ni benda adatun. Adat Melayu kita terjemah kebiasaan. Kebiasaan kaum ini, kebiasaan kaum itu dipanggil adat. Baik. Cuma benda yang syirik, benda yang Tuhan tak suka, benda yang canggah dengan syarak, maka adat itu tak perlu diteruskan. Adat yang tak canggah dibenarkan dalam Islam. Sebab dia bukan nak buang semua. Sebab Islam ni agama fitrah, agama comel. Maknanya hak orang, hak comel dah, dia tak buang. Sebab tu Islam tak haramkan adat bahagian daripada adat orang Melayu atau adat orang putih ke apa, hak tidak diharamkan. Tak ada apa-apa kan? Jadi benda yang salah, hak tu kena buang. Jadi masalah lenggang perut ni, kata ulama-ulama yang kita dengar di fatwa-fatwa, benda ni bid'ah dan dilarang dalam agama. Kerana dia ambil daripada adat Hindu. Adat Hindu. Ambil nyo golek atas perut, benda main. Kalau nyo terbang kat atas perut. Kalau nyo ni pusing mata tak kena, anak puang. Kalau mata nyo ada tak laut pula, anak lelaki. Kalau nyo tu sama tengok, golek sekali lagi. Tak naknya ibu mengandung, main nyo atas perut. Golek sekali lagi sama tengah juga, golek sekali lagi. Tak tahu laki pang, golek kali ketiga sama tengah juga, barat dengan timur. Anaknya mungkin hak amboi. Faham tak? Dia begitu. Jadi percaya juga ni amalan kaum lain, tak payahlah. Jadi bonda Nabi Isa alaihi salam, dia membaca Quran dan berdoa. Dia baca kitab. Masa tu tak ada Quran ni, dia baca kitab Taurat. Masa mengandung Nabi Isa. Begitu juga dengan mak Siti Maryam. Juga membaca kitab Taurat. Jadi patut ulama-ulama kata hendaklah ibu-ibu mengandung banyak membaca kitab, baca Quran. Nak bila anak itu mencapai 6 bulan. Kata doktor-doktor perubatan moden, 6 bulan tu memang kuat budak itu berlajar. Ya sungguh muafakat dengan ulama. Dia doktor ni kalau muafakat, ulama terima lalu, tidak buang. Rupanya betul sungguh. Baca Quran, ambil tafa'ur, ambil sempena dengan benda-benda yang baik. Dia dengar. Kerana dia biasanya sempurna pendengaran, penglihatan dia bila umur dia 6 bulan. 4 bulan tiup roh. Nampak? Tiup roh baru gerak. Telinga tak buk lagi. Mata baru nak tebuk. Kalau dia kuat ngajinya 6 bulan dan ke atas. Tapi molek daripada awal. Sebab tu bila tengok dia orang yang banyak baca Quran ketika mengandung, maka anak dia ni mudah dengan semayang, mudah dengan mengaji Quran dan sebagainya. Dia panggil ambil sempena. Lepas tu bila kita beranak, bang dulu. Pada hati apa budak-budak, cuma ambil sempena. Mudah-mudahan budak ini dia kan semayang, tak tinggal. Bagi dengar hak tu yang pertama dulu. Hak tak baik kita boleh dengar, jadi tak baik. Bukan wajib gitu. Adat ni, kebiasaan ni gitu. Masa dia tengok ibu-ibu tahun 80-an. 80-an tu dia menjadi ibu. 80-an. 80-an ni kuat cerita Hindustan. Kuat cerita Hindustan. 80, 81, 82 Hindustan. Ni memang parok dah. Hak tu mula kuat. Hak bawah 70-an dulu itu masuk kapung wayang gambar. Hak 80-an ni cerita Hindustan. Jadi mak mengandung, ibu mengandung duk tengok ni setengah TV. 2 jam setengah dah lari skin lah kain. Nak lari aku nak kecoh ni. Jadi Hindustan ni pun dia pakaian ni kalau sini pakai sari.
Nah, pakai sari. Oh, jatah lo pendek. Indu kan lo pendek kan? Duk gocong kayu utang tengah, lo pendek. Nah, anak dia pun lahir. Mak kaki Hindustan tu, lahir. Sekarang anak lahir masa tahun 80-an telah pun berumur 20 tahun. Benda jadi sekarang banyak pusat jelek. Kan ni duk tengok, dia duk keling, pakai sari, nampak pusat. Budak-budak lelaki pula ni, amat 20 tahun, luar pendek. Nah, kan ni dalam mak dia masih ngandung tu, duk tengok, keling luar pendek. Duk kejar polis. Polis mari dalam rebah, baru semua lagi. Nah, itulah maknanya ambil sempena. Nah, tu cerita dia. Soalan yang yang terakhir lah, jangan kalau kita jawab semua tak dah sejam ni. Soalan terakhir. Selepas takbir ketiga solat jenazah, orang dewasa kita hendaklah berdoa Allah maghfirlahu paling kurang. Bagaimana pula dengan doa lepas takbir ketika solat jenazah kanak-kanak yang belum balik, bagaimana bacaannya? Ayah cerita itu tak? Ni dalam buku ni. Tidak mari kot ni. Nah, minggu lepas cerita doa jenazah. Baik. Doa jenazah kanak-kanak Nabi semayang baca lain. Jenazah orang yang telah balik baca lain. Sebab apa? Sebab orang yang telah balik dia ada ditulis dosa dan pahala. Orang yang tak balik lagi tak tulis dosa pahala walaupun melakukan rupa dosa. Nah, batu doa orang yang apa benda telah balik mayat tu Allahumma ighfirlahu safabi. Nampak? Tapi kalau doa tu mayat Allahumma ja'alhu farata li abawaihi. Siapa habis? Mayat orang dewasa. Ya Allah ya Tuhanku ampunkan mayat ini. Nah, biar Tuhan ampun dosa mayat ni. Tapi mayat budak-budak yang balik atau ke bawah, umur sehari, umur 2 hari, umur 2 bulan, umur 3 tahun, umur 5 tahun, darjah 2 yang belum sampai hak balik. Ya Allah ya Tuhanku jadikan budak-budak ini sebagai sahang ibu bapa ni di akhirat nanti memberi pahala pada ibu bapa. Nampak lagi? Tak ada pun minta ampun dosa. Nah, sebab Nabi kata rufi'al qalam an salas. 3 golongan tidak dikira dosa pahala. Yang pertama anjunun, orang gila. Nampak? Orang gila tak akan tulis. Nah, dia buat dosa pun Tuhan tak tulis dosa. Orang gila kan? Tidak sembahyang zuhur. Nah, mengulat-ulat dia. Asal ya orang baik nyanyi. Dia gila. Cetong sading tekuk se. Nah, gantung pinggang sepoket utuh. Nah, orang gila. Nah, maka tak tulis. Mereka tak tulis lah. Dosa, tak solat zuhur. Tak ada pasal orang gila. Siapa dia sembuh daripada gila. Nampak? Anin naim daripada orang tidur. Hatta ya saya kira. Dalam tidur siapa dia bangun? Dalam tidur tu dia kata benda yang haram. Nampak? Umpamanya. Tak dosa. Pasal nigar. Bangun tidur kata haram, maka tulis dosa. Yang ketiga, sabi daripada budak-budak. Hatta ya tadi sampai budak tu balik. Jadi budak-budak buat rupa dosa, tak dosa. Dia balik sekolah tadika umur baru 5 tahun. Jumpa lari arak kasbut jatuh setong kasbut. Tak. Jadi pakat minum. 3 botol orang. Dia pakat minum budak tadika. Nah, jadi balik anak koleh balik rumah pokmu. Anak pokmu balik rumah Najib. Ada pening. Puyuh hayang tadi. Minum arak 3 botol orang. Dah sikit. Apa? Nabi kata dakang anil gulam daripada budak-budak anis sabi fi riwayatin daripada kanak-kanak hatta ya taling siapa dia. Jadi baksalah doa kanak-kanak, ya Allah ya Tuhanku jadikan budak ini kematiannya saham bagi ibu bapa di akhirat. Jadikan kematian budak-budak ini memberatkan timbangan pahala ibu bapaknya di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi